Salam sejahtera, nama saya Verlina Mison, Nometrix RSUN 25000018. Hari ini saya akan membentangkan satu topik yang sangat penting, yaitu pendidikan abad ke-21. Topik ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita sebagai pelajar yang sedang menguasai diri dalam dunia yang penuh teknologi dan cabaran global. Saya akan membuat tuan-puan untuk faham perbezaan pendidikan dahulu dan sekarang, tentang apa maklumatnya, serta bagaimana teknologi memainkan peranan besar dalam pembelajaran kita hari ini. Dalam pembentangan ini, saya akan membentangkan perbandingan abad, maklumat utama, kerangka kemahiran utama, kurikulum dan kaidah pengajaran, persekitaran pembelajaran abad ke-21, ciri-ciri pelajar masa kini, peranan utama teknologi, dan rujukan sahih. Kalau kita lihat, pendidikan pada abad ke-20 lebih tertumpu kepada guru. Guru mengajar, manakala pelajar hanya dengar dan hafal. Peperiksaan adalah satu-satunya cara menilai pelajar. Tetapi sekarang, pelajar jadi tumpuan. Kita digalakkan pikir sendiri, bertanya, berbincang, dan menunjukkan kreativiti. Sebagai contoh, sekarang kita banyak buat kerja kumpulan, guna internet untuk kajian dan penilaian datang dari pelbagai aspek, karena bukan semata-mata untuk exam. Maklumat pendidikan sekarang bukan sahaja mau kita lulus SPM atau dapat kerja, tetapi mereka mau kita jadi manusia yang fleksibel, inovatif, dan boleh berdaya saing dalam dunia sebenar. Kemahiran yang dititik beratkan ialah 4K, yaitu creativity, pemikiran kritis, komunikasi, dan kolaborasi. Kita perlu bukan sahaja pandai, tetapi juga boleh bekerja dengan orang lain dan fikir secara luar kotak. Kerangka pendidikan abad ke-21 ini dibahagikan kepada 3 bahagian utama, yaitu yang pertama, kemahiran pembelajaran seperti creativity dan critical. Yang kedua, literasi digital, yang dimana melibatkan penggunaan teknologi, media, dan maklumat. Yang ketiga, kemahiran hidup, yaitu bertanggung jawab, menyesuaikan diri, dan berpikiran usahawan. Bila kita seimbang dalam 3 ini, barulah kita dapat jadi pelajar yang lengkap dan bersedia. Kurikulum sekarang lebih terbuka. Kita boleh pilih tajuk projek, buat pembelajaran sendiri, dan guru bantu kita sebagai fasilitator. Contohnya, cikgu guna Padlet untuk idea brainstorming atau Kahoot untuk ulang kaji. Kita juga diberi peluang hasilkan video, blog, atau pembentangan yang dimana ini bermaksud tidak bergantung pada buku teks semata-mata. Pembelajaran kita kini tidak hanya berlaku dalam bilik darjah, kita belajar melalui YouTube, Google, Canva, dan pelbagai aplikasi. Pembelajaran juga lebih fleksibel karena kita boleh belajar pada bila-bila masa dengan cara yang kita suka. Contohnya, ada beberapa pelajar suka belajar sambil mendengar musik, ada juga yang suka buat nota digital. Kita sebagai pelajar abad ke-21 perlu lebih berdikari. Kita bukan saja perlu tahu guna teknologi, tetapi juga bijak berpikir, bertanya soalan, dan berkongsi ide. Kita juga perlu belajar empati, sebagai contoh, faham orang lain, tahu bekerja dalam kumpulan, dan pandai berkomunikasi. Semua ini sebenarnya sangat penting kalau kita mau berjaya dalam dunia sebenar nanti. Teknologi sudah jadi kawan baik dalam belajar. Bila cikgu guna video, kuis, dan bahan interaktif, kita jadi lebih berminat. Contohnya, saya sendiri lebih paham bila tengok video sains di YouTube berbanding hanya membaca buku. Kahoot buat ulang kaji jadi seronok.
dan Canva pula bantu kita reka tugasan yang kreatif. Teknologi bukan pengganti guru, tetapi ia membantu kita belajar lebih cepat dan fleksibel. Saya percaya sistem pendidikan ini sangat bagus dan sesuai untuk zaman kita. Kita bukan sahaja belajar fakta, tetapi juga belajar cara untuk belajar. Contohnya, bila kita buat proyek Canva seperti ini, saya belajar buat kajian, reka bentuk visual, dan sampaikan ide dengan baik. Ini semua penting untuk masa depan. Kesimpulannya, pendidikan abad ke-21 ini membentuk pelajar yang bukan sahaja pandai, tetapi juga bijak berpikir dan bersedia hadapi dunia global. Saya akan kongsikan kepada Anda video yang berkaitan dengan pendidikan abad ke-21. Akhir sekali, ini adalah rujukan yang saya gunakan sepanjang pembentangan ini. Sumber sahih seperti KPM, P21 Framework, dan UNESCO membantu saya memahami topik ini dengan lebih mendalam. Ini saja perkongsian dan pembentangan saya. Terima kasih atas perhatian kamu semua.